Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Bertemu kembali dalam episod terbaru untuk mata pelajaran ekonomi. Saya, Cikgu Siwa, akan meneruskan penerangan untuk mata pelajaran ekonomi. Pengenalan kepada ekonomi. Unit 2, Kelok Kemungkinan Pengeluaran. Kelok Kemungkinan Pengeluaran atau juga dikenali sebagai KKP. Dalam bahagian ini, Cikgu akan menerangkan konsep kelok kemungkinan pengeluaran, cara melukis kelok kemungkinan pengeluaran, mentafsir kelok kemungkinan pengeluaran, dan akhir sekali, pengiraan kos lepas berdasarkan kelok kemungkinan pengeluaran. Pelajar-pelajar sekalian, kalau anda masih ingat, dalam unit pertama, cikgu telah mengajar bagaimana masalah ekonomi dikaitkan dalam kekurangan, pilihan, dan kos lepas. Dalam unit ini, cikgu akan menerangkan bagaimanakah konsep ini boleh dikaitkan dalam kelok kemungkinan pengeluaran. Kelok kemungkinan pengeluaran. Konsep kelok kemungkinan pengeluaran. Pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita melihat lebih mendalam lagi berkaitan dengan bab kelok kemungkinan pengeluaran, adalah lebih baik cikgu menerangkan apa yang dimaksudkan dengan kelok kemungkinan pengeluaran. Kelok kemungkinan pengeluaran memaparkan bagaimana kombinasi antara dua jenis barang yang dapat dikeluarkan oleh firma dengan menggunakan sumber yang sedia ada. Kata kuncinya ialah kombinasi antara dua jenis barang menggunakan sumber yang sedia ada. Pelajar-pelajar sekalian, seperti mana yang telah cikgu terangkan tadi, masalah kekurangan, pilihan dan kos lepas dapat diterangkan dalam kelok kemungkinan pengeluaran seperti mana yang anda sedang lihat di kaca TV anda. Pelajar-pelajar sekalian, sebelum cikgu mengajar bagaimana cara untuk melukis kelok kemungkinan pengeluaran, adalah baik untuk kita melihat jenis-jenis kelok kemungkinan pengeluaran yang wujud. Terdapat dua jenis kelok kemungkinan pengeluaran, iaitu kelok kemungkinan pengeluaran lurus, kelok kemungkinan pengeluaran cembung. Perbezaan di antara kelok kemungkinan pengeluaran lurus dan kelok kemungkinan pengeluaran cembung adalah kelok kemungkinan pengeluaran lurus, kos lepasnya adalah malar. Sebab itulah, kalau kita lihat dalam kelok kemungkinan pengeluaran ini, garisannya adalah berbentuk lurus. Tetapi, dalam kelok kemungkinan pengeluaran cembung, kos lepasnya adalah meningkat ataupun menurun. Kelok kemungkinan pengeluaran, cara melukis kelok kemungkinan pengeluaran. Pelajar-pelajar sekalian, apa yang pelajar-pelajar sedang lihat di kaca TV anda adalah salah satu contoh jadual kelok kemungkinan pengeluaran yang malar. Cikgu akan menerangkan bagaimana cara untuk melukis kelok kemungkinan pengeluaran berdasarkan dengan jadual yang anda sedang lihat sekarang. Pelajar-pelajar sekalian, seperti yang telah cikgu bincangkan, cikgu akan tunjukkan cara bagaimana untuk melukis kelok kemungkinan pengeluaran seperti yang telah cikgu sediakan rangka cara untuk melukis kelok kemungkinan pengeluaran. Ingat pelajar-pelajar, paksi Y selalunya menunjukkan barang-barang yang ditunjukkan di barang Y. Untuk soalan yang cikgu tunjukkan ini, di mana kita boleh meletakkannya sebagai barang Y. Bergantung kepada soalan. Selalunya kalau bukan barang Y, mana-mana barang yang ditunjukkan di paksi Y anda perlu tulis di sini. Manakala di bahagian ini dipanggil paksi X yang dipanggil barang X. Pastikan anda menulis unit ataupun kg ataupun mana-mana simbol yang diberikan dalam soalan kerana ia akan memberikan markah sepenuhnya. Dan syarat yang kedua adalah pastikan bila melukis graf kelok kemungkinan pengeluaran atau mana-mana graf dalam ekonomi, anda perlu mengadakan titik origin ataupun kita panggil kosong. So, itu adalah asas dalam melukis graf. Kemudian, kita akan mula membuat lakaran di mana berdasarkan kepada skala yang diberi, cikgu menggunakan skala 10, 20, 30 berdasarkan kepada jadual yang anda sedang lihat.
manakala paksi X pula tidak semestinya perlu sama dengan paksi Y bergantung kepada nilai yang diberi dalam soalan. Untuk sini, memandangkan kedua-duanya adalah sama, cikgu menggunakan skala yang sama. Kalau lihat, kita telah sediakan skala dulu. Ini adalah asas sebelum melukis kelok kemungkinan pengeluaran. Pastikan anda menggunakan skala yang betul di mana anda tidak boleh melangkau. Maksud cikgu, katakan anda menggunakan 10, dia perlulah melangkau dengan nilai yang sama iaitu 20, 30. Sekiranya anda menggunakan 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Anda tidak boleh menggunakan 10, kemudian 15 dan 25. Itu memberikan ketidakserasian dalam melukis graf. Okey, pelajar-pelajar. So, sekarang cikgu akan mulakan dengan menunjukkan titik pertama bagi kombinasi A. Untuk soalan ini, kalau kita lihat, barang Y adalah 30 unit, manakala barang X adalah kosong. So, ini adalah kombinasi A. Dan kita boleh melukis kombinasi ini kemudian, dan kita pelajar-pelajar boleh memplotkan dahulu dan kemudian baru menandakan kepada kombinasi yang mana. Kombinasi yang kedua pula adalah barang Y adalah 20, manakala barang X adalah 10. So, anda boleh menggunakan pembaris kalau untuk memastikan bahawa memberikan andaian ataupun memberikan sukatan yang tepat. Tetapi kalau anda pasti dengan lukisan anda boleh meneruskan dengan plotkan dia berbentuk X. Tetapi pastikan anda perlu tunjukkan cara macam mana melukis di mana anda tidak boleh meletakkan tanda titik. So, plot di sini X adalah sesuatu yang paling mudah untuk memberikan lukisan yang tepat. Dan kombinasi seterusnya adalah 10 di Y dan 20 di X. So, dia akan bermula di sini. Dan kombinasi yang terakhir bagi melukis KKP malar ini adalah kombinasi D, di mana barang Y adalah kosong dan barang X adalah 30. So, maka kita akan mendapat satu garisan lurus iaitu A, B, C dan D. Pelajar-pelajar boleh menggunakan pembaris untuk memberikan satu garisan lurus. Kerana ini menunjukkan kelok kemungkinan pengeluaran berbentuk malar. Di mana selalunya kelok kemungkinan pengeluaran berbentuk malar memberikan satu garisan lurus. Itu tanda-tanda ataupun jawapan sekiranya soalan menandakan apakah jenis kelok kemungkinan pengeluaran. Graf ini dapat menunjukkan apakah jenis kelok kemungkinan pengeluaran. Selalunya ia adalah berbentuk lurus. So, pelajar-pelajar, inilah contoh bagaimana kelok kemungkinan pengeluaran yang berbentuk malar. Sekali lagi, cikgu huraikan, pastikan menandakan paksi Y, paksi X, kosong dan juga titik bagi setiap plot yang diberikan. Anda juga boleh menambah, ini tidak semestinya perlu dibuat dalam peperiksaan, tetapi bagi memudahkan pemahaman pelajar-pelajar, anda boleh menandakan titik seperti ini bagi menunjukkan bahawa segala titik yang anda telah plotkan adalah berdasarkan kepada soalan yang diberi. Pelajar-pelajar, inilah contoh bagaimana rupa bentuk KKP malar. Pelajar-pelajar sekalian, cikgu telah menunjukkan bagaimana cara melukis kelok kemungkinan pengeluaran bagi kelok kemungkinan pengeluaran yang berbentuk malar. Tetapi, bagaimana pula untuk menggunakan kelok yang sama bagi menerangkan pengiraan? Sekarang, cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk mengira kos lepas berdasarkan kepada jadual ataupun berdasarkan kepada graf. Pelajar-pelajar sekalian, ada dua jenis konsep kos lepas yang boleh ditanjakan. Salah satunya adalah berkaitan dengan kos lepas pada titik, perubahan titik A kepada perubahan titik B. Itu adalah salah satu contoh soalan yang boleh ditanyakan berkaitan dengan kos lepas. Contoh kedua adalah berkaitan dengan perubahan kos lepas dari unit X kepada Y. Cikgu akan menerangkan satu demi satu bagi konsep kedua-dua jenis kos lepas yang ditunjukkan, iaitu perubahan titik A kepada B
Dan satu lagi adalah perubahan daripada unit X kepada Y. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada jadual yang anda telah lukis kelok kemungkinan pengeluaran, cikgu ingin menerangkan dua contoh menggunakan konsep yang sama, iaitu titik A dan juga titik B. Di mana barang Y adalah perubahan 30 dan 20, manakala barang X adalah 0 dan 10. Ia adalah contoh yang cikgu gunakan yang sama pelajar-pelajar yang telah digunakan untuk melukis kelok. Untuk memudahkan pengiraan, cikgu menunjukkan satu teknik cara mengira kos lepas berkaitan dengan perubahan titik A kepada B. Tak kisah sama ada titik A kepada B, B kepada C, C kepada D, caranya adalah sama saja pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar perlu mencari perubahan Y dibahagi kepada perubahan X. Itu adalah salah satu cara untuk mengira perubahan titik A kepada B. Di mana perubahan Y perlulah bermula daripada nilai baru kepada nilai asal. Manakala perubahan X sama juga, iaitu kepada nilai baru kepada nilai asal. Di mana 20 ditolak dengan 30. Dibahagi dengan 10 ditolak dengan 0. Ini kerana kita nak mencari kos lepas yang melibatkan perubahan dari titik A kepada B. Bermaksud B adalah titik baru, A adalah titik asal. Maka inilah contoh pengiraan yang anda akan dapat. Sekarang cikgu nak tunjukkan penyelesaiannya. Sudah pasti nilai 20 ditolak dengan 30 bernilai negatif, menunjukkan kecerunan adalah negatif. Dibahagi dengan 10 ditolak dengan 0, nilainya 10. Bermaksud anda akan mendapat jawapan negatif 1. So di sini adalah salah satu cara bagaimana mencari konsep kos lepas berdasarkan perubahan titik A kepada B. Sekarang, cikgu akan terangkan pula bagaimana cara untuk melukis kelok kemungkinan pengeluaran yang berbentuk cembung. Yang dapat dilihat di kaca TV anda adalah contoh data untuk kelok kemungkinan pengeluaran cembung. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk melukis kelok kemungkinan pengeluaran yang berbentuk cembung. Syarat-syarat yang kita pakai untuk kelok kemungkinan pengeluaran lurus adalah ataupun malar adalah sama, di mana paksi Y, paksi X dan juga titik origin perlulah sedia ada. Dan untuk skala, cikgu akan pakai skala yang sama, iaitu 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. So, berdasarkan kepada jadual anda sedang lihat, skala bergantung kepada soalan dan juga bergantung kepada pelajar-pelajar cara untuk melukisnya. Kalau anda menggunakan skala yang kecil, rupa bentuk anda ataupun rupa bentuk kelok kemungkinan akan berbentuk kecil. Dan sekiranya skala yang diberi adalah besar, dan ia akan lebih besar. So, bergantung kepada soalan, tetapi cara tak kisah sama ada jenis skala yang diberi, cara melukis adalah sama. Okey, kita mulakan dulu di mana kombinasi A, barang Y adalah 10 dan barang X adalah 0. So, di sini. Kemudian, kombinasi B, barang Y adalah 9. Manakala barang X adalah 2. So, di sini, anda boleh menggunakan pembaris seperti yang telah cikgu katakan untuk memberikan sudut yang tepat. Di mana 9 di sini di antara 10 dan 8. Sebab itu cikgu kata gunakan skala yang memudahkan untuk anda melukis. Sekiranya hanya menggunakan skala-skala seperti 4, 8, 12, kemungkinan sukar untuk anda melukis nilai 9. So, bagi untuk soalan ini, cikgu menggunakan skala 2, 4, 6, 8. So, senang untuk mengenal pasti nilai 9. Okay, kemudian, kita pergi kepada kombinasi C, iaitu 7 di barang Y dan 4 di barang C. So, lebih kurang di sini. Kombinasi seterusnya, D, 4 unit barang Y
dan 6 yuring barang X. Dan yang terakhir, E, barang Y adalah sifar dan barang X adalah 8. So, bermaksud di sini. So, dengan menggunakan lakaran tanpa menggunakan pembaris, pelajar-pelajar perlu menyambungkan ke semua titik-titik ini untuk berbentuk satu kelok yang cembung. Anda tidak perlu menggunakan pembaris ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil freehand untuk memberikan satu lakaran yang berbentuk cembung. Sudah pasti pelajar boleh melihat bagaimana rupa bentuk kelok kemungkinan pengeluaran yang berbentuk cembung. Ini yang dipanggil cembung, di mana berbeza dengan kelok kemungkinan pengeluaran yang berbentuk malar. Sekali lagi pelajar-pelajar, pastikan barang Y, nilai dinyatakan, skala yang tepat, titik origin dan juga paksi X. Kemudian anda boleh memplotkan untuk menunjukkan kombinasi-kombinasinya iaitu A, B, C, D dan yang terakhir adalah E. Dan seperti yang cikgu katakan sebelum ini, bergantung kepada pelajar-pelajar, anda boleh memplotkan kembali bagi menunjukkan bahawa titik-titik yang anda telah buat atau plot yang telah anda buat adalah tepat. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang wajib. Dalam pemeriksaan ataupun peperiksaan, pemeriksa selalu memastikan ataupun markah hanya betul diberikan kepada pemplotan yang betul. So, tanda-tanda ini hanya memudahkan pelajar-pelajar untuk memastikan bahawa anda memplotkan tanda yang betul. Cikgu menggalakkan anda membuat titik-titik ini bagi memastikan rupa bentuk yang kemas dan mudah untuk dilihat di mana nilai B, C dan seterusnya dengan melihat tanda tersebut. Maka di sini siaplah cikgu dah lukis untuk kelok kemungkinan pengeluaran berbentuk cembung. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang cikgu akan tunjukkan cara kedua bagaimana mengira kos lepas. Konsep pertama tadi adalah perubahan mengira kos lepas di antara perubahan titik A. Tetapi ada juga soalan yang boleh ditanyakan bagaimana kos lepas ataupun apakah kos lepas pada perubahan daripada pengeluaran A kepada pengeluaran B ataupun dipanggil perubahan X kepada perubahan Y. Sebagai contoh, berdasarkan kepada jadual yang kita gunakan untuk melukis kos lepas, cikgu tunjukkan di mana titik A, B, C dikaitkan dengan 024 dan barang Y 1097. Sekiranya soalan dikaitkan apakah kos lepas bagi pengeluaran pada titik B. So, di sini anda perlu mencari perubahannya adalah 0 kepada 2. Bermaksud, pengeluaran titik A kepada pengeluaran titik B, barang X ditambah 2 unit. Manakala barang Y, sudah pastinya akan berlaku pengurangan. Berapa? 1. Di mana 0 apabila menjadi 2 bermaksud tambah 2. Bermaksud mereka mengeluarkan lebih banyak barang X. Tetapi untuk barang Y, daripada 10 menjadi 9. Bermaksud pengurangan 1 unit berlaku. Ini kerana pelajar-pelajar, kita telah belajar dalam unit pertama di mana pengeluaran sesuatu barang dikaitkan dengan sumber-sumber ekonomi yang terhad. Di sini, dapatlah kita lihat barang ataupun syarikat tersebut, mereka mahu mengeluarkan lebih banyak barang X, di mana mereka terpaksa melepaskan barang Y. So, di sini dapatlah ditunjukkan konsep di antara pilihan dan konsep kos lepas. So, bagi memudahkan pelajar-pelajar memaham lebih lagi, kita cuba lagi satu. Di mana pengeluaran B berubah kepada pengeluaran C. Sekali lagi, dapatkah anda lihat di mana unitnya bertambah menjadi 2? Dapatkah anda lihat berkaitan dengan konsep kemungkinan pengeluaran yang malar, di mana berlaku pertambahan yang malar, 2 dan 2. Bagaimana pula pelepasan barang Y? Bergantung kepada pengeluaran syarikat ini, daripada 9, mereka terpaksa mengurangkan 2 lagi unit. Pelajar-pelajar sekalian,
dapatlah disimpulkan bahawa berdasarkan kepada jadual yang cikgu tunjukkan ini, bukan sahaja anda berjaya melukis kelok kemungkinan pengeluaran, tetapi anda berjaya mengira kos lepas untuk barang X dan juga barang Y. Bagaimana pula mengaitkan kekurangan pilihan dan kos lepas berdasarkan kepada jadual ini? Sudah pasti kalau anda lihat, barang X merupakan barang yang menjadi pilihan syarikat ini. Kerana setiap unit ataupun setiap titik berubah, pengeluarannya bertambah. Tetapi mereka terpaksa melepaskan barang Y. Bermaksud, pilihan kos lepas. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada dua contoh kelok kemungkinan pengeluaran yang telah cikgu tunjukkan kepada anda, dapatlah dirumuskan bahawa perbezaan di antara kedua-dua kelok kemungkinan pengeluaran ini adalah sangat berbeza, di mana dapat dilihat kos lepasnya malar dan kos lepasnya adalah meningkat. Pembelajaran seterusnya adalah bagaimana tiga jenis andaian yang dapat digunakan dalam kelok kemungkinan pengeluaran dapat ditunjukkan dalam kelok yang telah dilukis. Andaian. Pengeluaran kombinasi di luar kelok kemungkinan pengeluaran. Kedua, pengeluaran kombinasi di dalam kelok kemungkinan pengeluaran. Ketiga, pengeluaran di sepanjang kelok kemungkinan pengeluaran. Pelajar-pelajar sekalian, cikgu telah menerangkan bagaimana cara melukis kelok kemungkinan pengeluaran, malar dan juga cembung. Sekarang, seperti yang telah cikgu terangkan tadi, tiga jenis andaian ini perlulah dikaitkan kepada kelok kemungkinan pengeluaran. Sekiranya cikgu melakar kembali KKP ataupun kelok kemungkinan pengeluaran yang dilukis, ia adalah lebih berbentuk cembung ataupun malar, tak kisah. Pelajar-pelajar sekalian, sama ada kelok kemungkinan pengeluaran yang berbentuk cembung ataupun berbentuk lurus, kedua-dua huraian adalah sama bagi andaian yang cikgu telah terangkan itu tadi. Cikgu nak tunjukkan sekarang bagaimana ketiga jenis andaian yang cikgu terangkan tadi dikaitkan dalam kelok kemungkinan pengeluaran. Andaian pertama, pengeluaran kombinasi di luar kelok kemungkinan pengeluaran. Bagaimana rupa bentuk di luar kelok kemungkinan pengeluaran? Cikgu tunjukkan di sini yang menunjukkan titik A sebagai contoh. Ini adalah andaian pertama, iaitu pengeluaran kombinasi di luar kelok kemungkinan pengeluaran. Andaian kedua adalah pengeluaran kombinasi di dalam kelok kemungkinan pengeluaran. Bermaksud di dalam. Cikgu berikan satu nilai di kombinasi B. Dan andaian yang terakhir adalah pengeluaran di sepanjang kelok kemungkinan pengeluaran. Di sini bermaksud sebarang pengeluaran berlaku di kelok sepanjang, katakan cikgu memberi nilai C. Pelajar-pelajar sekalian, ini adalah tiga jenis andaian. Satu, di luar. Dua, di dalam. Tiga, di sepanjang. So, inilah contoh soalan yang boleh ditanya sama ada, cembung ataupun lurus. Dengan menggunakan andaian sama, cikgu menerangkan nombor pertama ataupun andaian pertama kita panggil tidak boleh capaian. Apa yang dimaksudkan dengan ketidakboleh capaian? Berdasarkan kepada sumber-sumber ekonomi yang ada, sudah pasti kombinasi di antara barang Y dan barang X tidak dapat dikeluarkan kerana ia berada di luar kelok kemungkinan pengeluaran yang dipanggil ketidakboleh capaian. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil unattainable. Manakala sebarang pengeluaran di dalam kelok kemungkinan pengeluaran, tak kisah di mana-mana sahaja di dalam kelok kemungkinan pengeluaran, ini kita panggil pembaziran. Kenapa dipanggil pembaziran? Ini kerana
Andaikan dalam sistem ekonomi ini mereka mempunyai 10 orang buruh. Dalam pengeluaran A, mereka memerlukan kemungkinan besar lebih daripada 10 orang. Sudah pasti tidak dapat dicapai. Kerana dalam ekonomi mereka hanya ada 10 orang. Sebab itulah kita panggil ketidakboleh capaian. Tetapi situasi ini jauh berbeza dalam kombinasi B, di mana kita panggil pembaziran. Bermaksud, mereka ataupun dalam sistem ekonomi ini, mereka boleh menggunakan 10 buruh. Tetapi mereka hanya menggunakan 8 buruh. Inilah dipanggil pembaziran. Sudah pasti salah satu kesan luaran akan wujud, iaitu pengangguran. Dapat lihat perbezaan? Ketidakboleh capaian, pembaziran. Yang satu disebabkan sumber ekonomi yang terhad, kombinasi B pula disebabkan oleh sumber ekonomi yang terhad tetapi tidak menggunakan sepenuhnya. Pelajar-pelajar sekalian, kombinasi ataupun andaian yang terakhir adalah pengeluaran di sepanjang kelok yang sama. Bermaksud, dalam kombinasi ini, kita panggil kecekapan ekonomi. Apa yang dimaksudkan dengan kecekapan ekonomi? Dengan menggunakan sumber-sumber yang sedia ada, mana-mana kombinasi yang wujud di sepanjang kelok kemungkinan pengeluaran, mereka berjaya mengeluarkan barang Y dan juga barang X. Disebab itulah kita panggil kecekapan ekonomi. Dengan kata lain, walaupun sistem ekonomi ini ataupun syarikat ini mempunyai sumber ekonomi yang terhad, tetapi mereka masih berjaya memaksimumkan keuntungan mereka dengan mengeluarkan barang Y dan barang X. Pelajar-pelajar sekalian, salah satu lagi konsep kos lepas yang boleh ditanya, terutama sekali dalam soalan objektif, perlu anda ingat di mana apabila pengeluarannya beralih semakin ke kanan, bermaksud syarikat ini, sistem ekonomi ini banyak melepaskan barang Y dan memilih untuk mengeluarkan barang X. Ingat, semakin pengeluaran mengarah ke bahagian kanan, bermaksud beralih ke kanan, mereka banyak melepaskan barang Y dan memilih barang X. Bukan sahaja boleh ditunjukkan dalam bentuk jadual, tetapi berdasarkan kepada konsep ini juga boleh menerangkan yang maksud pilihan dan juga kos lepas. Pelajar-pelajar sekalian, sebagai kesimpulan, pengeluaran kombinasi di luar kelok kemungkinan pengeluaran, pengeluaran kombinasi di dalam kelok kemungkinan pengeluaran, kombinasi pengeluaran di sepanjang kelok kemungkinan pengeluaran adalah 3 jentuk andaian yang boleh dikaitkan dalam kelok kemungkinan pengeluaran. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan untuk episod ini. Sebelum cikgu mengakhiri episod ini, cikgu ingin ulas kembali rumusan apa yang telah kita pelajar dalam episod ini. Rumusan. Pengeluaran di luar kelok kemungkinan pengeluaran tidak dapat dikeluarkan atau dikenali sebagai ketidakboleh capaian kerana teknologi terhad, sumber-sumber ekonomi terhad. Di sepanjang kelok kemungkinan pengeluaran, kedua-dua jenis barang boleh dikeluarkan dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang sedia ada. Pengeluaran di dalam kelok kemungkinan pengeluaran tidak dapat dikeluarkan ataupun pembaziran kerana sumber tidak digunakan sepenuhnya. Soalan. Dengan menggunakan kertas graf, lukiskan kelok kemungkinan pengeluaran berdasarkan jadual di bawah. Pelajar-pelajar sekalian, sekiranya anda berjaya melukis kelok kemungkinan pengeluaran, jawapannya adalah seperti mana yang anda lihat di kaca TV anda. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Cikgu sangat berharap anda memahami apa yang dikaitkan dengan kelok kemungkinan pengeluaran dalam unit kedua ini.
Sehingga kita bertemu kembali dalam unit yang seterusnya, salam bahagia dan berjumpa lagi.